Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada hari ini kita akan sambung kita punya perbincangan pada topik garam, iaitu penyelesaian masalah kuantitatif dalam tindak balas stoikiometri. Ini merupakan kandungan dalam sains tambahan tingkatan 5 untuk bab 2. Standard pembelajaran yang perlu dicapai pada hari ini adalah di akhir video ini, pelajar boleh menyelesaikan masalah kuantitatif dalam tindak balas stoikiometri. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, suka untuk cikgu ulang kaji semula apa yang pernah kamu belajar semasa tingkatan 4 tahun lepas, iaitu dalam tajuk stoikiometri. Di mana pada tahun lepas, cikgu sudah perkenalkan kamu kepada 4 rumus dalam pengiraan untuk topik kimia. Okay. So ada 4 rumus, iaitu rumus yang melibatkan bilangan zarah, jisim dan juga isi padu cecair. Tapi pada hari ini juga cikgu ingin memperkenalkan satu rumus baru yang berkaitan dengan isi padu gas. So, cikgu dah ajar dulu semuanya dalam bentuk magic triangle supaya kamu mudah ingat. So, cikgu lukiskan dulu segitiganya. Walaupun agak buruk, janji ada bentuk segitiga. Okey? So, rumus ini mesti kamu hafal ya. Jadi, semasa dalam peperiksaan, apa-apa hal sebelum mula, cikgu nak kamu lukis dulu ke 4 segitiga ini. Ia sangat membantu kamu dalam menjawab soalan pengiraan. Okey, so kesemua rumus yang kita belajar ni adalah rumus untuk rumus bilangan mol. Okey, so bilangan mol simbol dia adalah N. So kedudukan N adalah di bahagian ini. N. Sini pun N. Sini pun N. Cuma yang last kali N dia dekat atas. Okey. So seterusnya adalah cikgu akan masukkan perimeter seterusnya. Ini adalah Na. Na adalah nombor Avogadro. Okey. Di sebelah sini adalah JMR. JMR adalah jisim molekul relatif. Yang ini yang baru kamu nak belajar, kamu akan jumpa istilah STPB, iaitu standard temperature and pressure dengan bilik. Maksudnya nilai piawai isi padu gas pada suhu dan tekanan yang piawai ataupun pada suhu bilik. Okey, yang ini adalah M kemolaran. N bilangan mol, M kemolaran. Okey. So seterusnya kita pilih pen color lain pula, hijau lah. Okey, so yang ini adalah bilangan zarah. Tak nampak lah pula Tak nampak pula lah, kita tukar pen lain lah. Okey, so kita tukar pen. Pen merah lah. Orange. Okey, so ini adalah bilangan zarah lah. Yang kat atas ni adalah jisim. Ini adalah isi padu gas. Dan yang ini adalah isi padu cecair. Untuk pengetahuan kamu yang warna biru tua ni, Na, JMR dan juga STPB ni, semua ni adalah nilai yang akan diberi dalam soalan. Okey,
Sekarang ni kalau dalam soalan, kalau dia nak suruh cari, sama ada dia nak suruh cari yang segitiga atas ataupun N. Dia takkan suruh cari nombor Avogadro. Sebab ni nombor Avogadro, STPB ni semua adalah, JMR ni semua adalah pemalar yang diberi. Okey. Kecuali M. M ni merupakan kemolaran, iaitu kepekatan. Yang ni dia tak bagi. Yang ni kita kena carilah kalau dia nak. Kalau kadang-kadang dalam soalan dia ada bagi. Bergantunglah kepada apa yang kamu perlu cari. Okey. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Kita baca sama-sama. Hitungkan jisim aluminium sulfat yang terhasil. So, kita gariskan. Aluminium sulfat yang terhasil daripada tindak balas 0.3 mol asid sulfurik dengan aluminium oksida berlebihan. So, soalan ni dia nak kita cari jisim aluminium sulfat. Okay. So, dalam soalan pengiraan, benda pertama sekali yang kita perlu tulis adalah persamaan yang seimbang. Okay. Untuk persamaan, kita kena tuliskan itu bahan campur bahan dapatlah hasil tambah hasil. Okay. So, kadang-kadang hasil ada 3, kadang-kadang hasil ada 1. Tapi selalunya kalau bahannya 2, hasilnya pun 2 lah. Selalunya lah. Tak semestinya. Okay. So, mula-mula kita kena pasti dulu mana itu bahan, mana hasil. So, kita tengok yang kita dah gariskan tadi. So, aluminium sulfat merupakan hasil. Asid sulfurik merupakan bahan. Aluminium oksida merupakan bahan. So, kita tuliskan persamaannya dulu. Itu asid sulfurik H2SO4 tindak balas dengan aluminium oksida Al2O3. Okey, kalau siapa-siapa lupa Al2O3 ni kenapa dapat macam tu, cikgu imbaskan balik ya. So, Al charge dia 3 positif, O charge dia 2 negatif. So, kita crosskan, dapatlah Al2O3. Okey, so Al2O3. So, dia punya hasil adalah aluminium sulfat Al2 dalam kurungan SO4 3. Dan juga hasilnya yang kedua adalah air. Kalau tindak balas menyebabkan asid ni selalunya ada air lah. Okey, kecuali kalau asid dengan logam. Kalau asid dengan logam, dia hidrogen saja. Tapi kalau asid dengan aluminium oksida logam ataupun asid dengan karbonat logam, dia akan menghasilkan air. So, baru selesai langkah pertama tulis persamaan, tapi belum juga selesai sebabnya kita perlu seimbangkan dahulu persamaan ini antara kiri dengan kanan. So, kita tuliskan dulu bahan yang terlibat. Kita ada hidrogen, kita ada sulfat. Yang sulfat ni kita tulis sulfat ni, jangan tulis sulfur sebabnya dekat hujung sebelah sana, maksud cikgu, kiri dengan kanan dia tak ada perubahan. Dua-dua masih dalam bentuk SO4. Jadi tak perlu pisahkan S dengan U. Okey. So, tulis je SO4. Okey, kemudian kita ada aluminium dan kita ada oksigen. Okay, so, kita tengok dulu sebelah sini. Hidrogen ada 2. Sulfat ada 1. Aluminium ada 2. Oksigen ada 3. Okey. Sebelah sini pula hidrogen ada 2. Sulfat ada 3. Aluminium ada 2. Oksigen ada 1. Okey, so kita tengok dulu mana yang tak sama. So, hidrogen sama. Hidrogen sama. Sulfat yang tak sama. Okey, kita samakan dulu sulfat. So, sebelah sini ada 3. Sebelah sini ada 1. Sebelah sana ada 3. So, kita jadikan dia 3 jugalah. Jadi, sulfat dekat sini kan. So, kita tambahkan 3 kat sini. Maka sulfat akan jadi
3. Dan jangan lupa hidrogen juga ada perubahan juga. So hidrogen jadi 6. Okey, kita tengok pula sebelah kanan. Sebelah kanan pula hidrogen pula tak sama kan. So kita samakan juga. So hidrogen kat sebelah sini kita jadikan dia 6, jadi kita letak kat depan tu 3. So 3 jadilah kat sini 6. Dan juga oksigen ada perubahan 3. So jadi kita tengok dah seimbang belum? Dah 6, 6, 3, 3, 2, 2, 3, 3. So dah seimbang. Maka selesailah step kita yang pertama, iaitu menulis persamaan seimbang. Okey, seterusnya langkah kedua adalah kita kira bilangan mol yang kita boleh cari. So kita hitung bilangan mol. Kita cari N. Jadi dalam kes ini, N mana yang kita boleh cari? N yang ada maklumat lah. Okey. So maklumat yang diberi cumalah 0.3 mol asid sulfurik. Okey. So kita tahu ini adalah maklumat yang dia beri. 0.3 mol asid sulfurik. Sedangkan soalan ini dia nakkan jisim aluminium sulfat. Okey. So kita tulis dulu maklumat yang ada adalah NH2SO4. Soalan ni kira baik hati lah sebabnya dia tak suruh kita kira bilangan mol, dia bagi siap-siap. So bilangan mol H2SO4 adalah dia bagi adalah 0.3 mol. Okey. So selesai dah step kedua tanpa perlu sebarang pengiraan. Okey. Okey, lepas tu kita gerak kepada step yang ketiga adalah kita nak cari nisbah daripada persamaan. Sebabnya dalam soalan ni dia minta jisim aluminium sulfat. Okey, tapi tak ada satu pun maklumat aluminium sulfat yang dia bagi. Sebab kalau kita tengok pada 4 segitiga ni diperlukan sekurang-kurangnya 2 maklumat dalam satu-satu segitiga untuk kita dapat selesaikan masalah yang kita cari. Okey, contoh kalau dalam soalan ni dia nak jisim kan. So jisim kita tengok segitiga nombor 2 kan. So dalam jisim diperlukan bilangan mol dan juga diperlukan JMR. JMR tak ada masalah, dia bagi. Yang masalah adalah bilangan mol. Sekarang ni dalam soalan dia bagi bilangan mol, tapi bukan bilangan mol aluminium sulfat. Dia bagi bilangan mol asid sulfurik. Yang ni lah sebab itu kita perlukan langkah kita yang ketiga, iaitu kita perlu cari nisbah mol. Nisbah mol kita boleh peroleh daripada persamaan. So daripada persamaan, sekarang ni kita nak tengok dua benda saja, iaitu H2SO4 dengan aluminium sulfat. Sebab apa? Ini dia bagi. Ini kita perlu cari. Okey. So kita bandingkan dua ni. Dari persamaan, dia kena tulis macam tu nisbah. So kamu kena tulis dalam exam macam ni. Dari persamaan, kita boleh tengok bahawa 3 mol H2SO4 dia nisbah dengan 1 mol Al2SO4 3. Okey, kita boleh tengok. Mana kamu tengok? Tengok daripada persamaan lah. Ni 3. Ni 1. Yang ni kita panggil stoichiometry. Okey, perkali kat depan ni mewakili nisbah mol dia. So, dia nisbah dia 3 nisbah 1. Okey, so kita dah tahu bilangan mol H2SO4 dia dah bagi. So, kita dah tulis sebab itu 0.3 mol H2SO4 nisbahnya dengan, kalau sini 0.3, sini mestilah 0.1 mol. So H2SO4
N aluminium sulfat sama dengan 0.1 mol. Kamu kena tulis sebab ini dapat markah. 1 markah. Untuk persamaan tadi dapat 1 ataupun 2. Okey, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Bergantung pada markah soalan tu bagilah. Tapi selalunya kalau macam ni dia bagi 1 je lah. 1 markah, okey. Kalau ni markah yang seterusnya 1. Okey. So, untuk seterusnya. Okey, seterusnya adalah langkah kita yang terakhir. Iaitu kita selesaikanlah kehendak soalan. Iaitu dia suruh jadi jisim aluminium sulfat. So, langkah yang keempat lah ni. 4 adalah selesaikan kehendak soalan. So, dia suruh cari jisim aluminium sulfat. So, kita akan pakai segitiga nombor 2. Okay, so dia minta jisim. So, kita kalau dia suruh cari jisim, kita tutuplah sebelah atas. Tutup sebelah atas ni. Nampaklah sebelah bawah. Iaitu N darab dengan JMR. So, kita tuliskan rumus. Macam biasa, kalau mengira mesti tulis rumus. So, jisim sama dengan N darab dengan JMR. N tadi kita dah kira, iaitu 0.1 mol. JMR kita boleh selesaikan kat sini. Okey. So, tadi bahan kita adalah aluminium sulfat. Okey, so aluminium ada 2. Aluminium ada 2, 27 darab 2, 54 tambah S kita ada 3. So, 32 darab 3, 96 tambah O kita ada 12. O ada 12. So, 16 darab dengan 12. Dapatlah 192. Unit dia adalah J mol negatif 1. Okey. So, kita boleh hapus unit, potong mol. Potong mol, tinggallah G, gram. Betul lah kan? Soalan yang kita nak adalah jisim. So, 0.1 darab. Ni selesaikan dulu. 54 campur 96 campur 192. Sama dengan 342. So, darabkan dengan 0.1 sama dengan 34.2 gram. So, dapatlah jawapan dia 34.2 gram. Okay. So, semua sekali cuma ada 4 step sahaja yang mudah. Okay. Okay, kita tengok contoh soalan yang kedua. Iaitu, hitung isi padu gas oksigen. So, kita ada gas oksigen. Yang kita nak cari adalah isi padu yang terbebas pada suhu bilik apabila 4.7 kuprum nitrat dipanaskan dengan kuat. So, step pertama adalah tulis persamaan kimia yang seimbang. Okay. So, kita kena pasti dulu. So, gas oksigen adalah hasil, kuprum nitrat adalah bahan. Okay. So, kuprum nitrat CuNO3 2 dipanaskan menghasilkan kuprum oksida tambah nitrogen dioksida tambah dengan oksigen. Untuk nitrat ni kalau kita panaskan dia akan dapat 3 hasil. Okey. Okey, seterusnya kita seimbangkan dulu persamaan.
So kita senaraikan dulu apa yang ada. So kita ada Cu, kita ada N. Yang ni kita kena pisahkan N dengan O sebab dekat sebelah kiri NO3, dekat sebelah kanan jadi NO2. So dia dah bercerai-berai kan. So kita kena pisahkan lah. N, lepas tu kita ada O. Okay. So Cu ada 1, N ada 2, O ada 6. Okay. Sebelah sini pula Cu ada 1, N ada 1, O ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5. Okay, so mula-mula kita seimbangkan sebelah kanan dululah sebab sebelah kanan yang sikit. Okay, kita settlekan dulu O lah. So kita letak sini 2. So Cu jadi 2, O jadi 6. Okay, kita bandingkan pula sebelah kiri. Cu pula tak sama. So kita tambahkan 2 pula kat depan sini. So Cu jadi 2, N jadi 4, O jadi 12. So sampai sebelah sini pula tak sama sebelah kanan. Jadi kita samakan. So sebelah kiri ada 4N. So kita tambah sini 4. So Cu tak ada perubahan. N jadi 4. O jadi 2 campur 8 campur 2 dapatlah 12. So kita dapat persamaan yang seimbang. Okey, so langkah seterusnya adalah kita hitung apa yang boleh dihitung. Okey, kalau kamu nampak persamaan antara keempat-empat segitiga ni adalah daripada N. Semua pun ada N. Jadi apa-apa hal kita cari N. So N yang kita boleh cari adalah, langkah kedua, N yang kita boleh cari adalah N kuprum nitrat. Kenapa? Sebab dia je maklumat yang kita ada, iaitu 4.7 gram kuprum. Memang soalan dia nak isi padu gas oksigen. Tapi masalahnya untuk kita gunakan untuk cari isi padu gas oksigen, kita kena ada bilangan mol. Tapi kita tak ada pun bilangan mol gas oksigen. So yang dia bagi maklumat adalah jisim kuprum nitrat. So kita cari dulu bilangan mol kuprum nitrat. So Cn CuNO3 2. Okey. Sama dengan kita ada jisim, so kita akan gunakan segitiga yang kedua. Okay, so N dia sama dengan jisim bahagi JMR. So jisim dia adalah 4.7 gram bahagi dengan JMR Cu 64, N ada 2, 14, 14, 28, O ada 6. So 6 ada 16 darab dengan 6. So dapatlah 96. Okey, so kita selesaikan. 4.7 gram bahagi dengan 64 campur 28 campur 96. Dapatlah 188 G mol negatif 1 gram. Okey, so kita dapatlah bilangan mol dia 0.025 mol. Okey, so seterusnya kita cari dia punya nisbah mol lah. So nisbah mol yang kita nak tengok adalah kuprum nitrat, iaitu yang kita dah cari dengan yang kita nak cari, iaitu isi padu oksigen. So step yang ketiga dari persamaan 2 mol CuNO3 2 nisbahnya adalah dengan 1 mol oksigen. So oleh sebab itu 0.025 mol dia akan jadi nisbahnya dengan bahagi 2 lah. Dapat 0.0125 mol. So bilangan mol
oksigen sama dengan 0.0125 mol. Kena ambil 4 tempat perpuluhan ni, jangan kamu hampirkan jadi 0.13. Nanti jawapan dia lari jauh. So ambil 0.0125 mol. Okey, so akhir sekali kita boleh dah selesaikan persamaan ni, iaitu selesaikan soalan ni adalah dia nak isi padu gas oksigen. So yang terakhir adalah selesaikan. So untuk isi padu gas kita akan gunakan segitiga nombor 3. So isi padu gas V V ni state for volume lah. So volume oksigen sama dengan tuliskan rumus N darab dengan STPB. Okay, STPB dia bagi, iaitu yang ni, 1 mol gas menempati 24 desimeter paduan ni dia bagi. So N tadi kita dah kira, iaitu 0.0125 mol. Kita darabkan dengan STPB yang dia bagi adalah 24 dm padu mol negatif 1. Okay, so mol kita boleh potong. So kita darabkan 0.0125 darab dengan 24. So dapatlah 0.3 dm padu. Ataupun kalau kita nak tukarkan dalam sentimeter padu, dia akan jadi, kita darab dengan 1000. So dapat 300 cm padu. Okey, maka selesailah sudah soalan ini. So, berakhirlah sudah untuk video kali ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cikgu ya. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.